Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hana Ismail dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Baiklah, permohonan moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman telah dibuka bermula 7 Julai 2021 yang lalu melalui pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih. Pada 28 Jun, program tersebut akan diperluaskan kepada semua golongan termasuk golongan B40, M40 dan T20 di samping perusahaan mikro dan PKS yang terjejas dengan pelaksanaan PKP. Namun, dalam waktu getir seperti ini, siapakah golongan terbaik yang patut menerima tawaran moratorium? Dan apakah jenis pinjaman yang sepatutnya dimoratoriumkan bagi membantu menstabilkan kewangan kita ketika pandemik ini? Dan untuk itu, kita menjemput ke Tijarah Dr. Syed Adam Al-Habsyi selaku rakan kongsi Perbankan Islam Tetuan Syuk Lin dan Bob. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. kat rumah tak payah pakai mask. Alhamdulillah. Good for you. Baik, Doktor, melalui pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih yang diumumkan pada 28 Jun lalu, kerajaan telah mengumumkan moratorium bayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan akan diberikan dan bermula 7 Julai lalu, permohonan tersebut telah pun dibuka. Dan menurut Doktor, siapakah golongan yang terbaik untuk menerima tawaran moratorium ketika ini? Dan sebelum kita ke soalan tersebut, apakah sebenarnya beza moratorium asal dengan moratorium yang sekarang? Baik, terima kasih Ana. Terima kasih Tijarah kerana menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, persoalan yang pertama ialah apa beza moratorium asal dengan moratorium sekarang? Moratorium asal ialah dia automatik untuk semua dan kita perlu opt out kalau tak hendak masuk dalam moratorium. Right? Dan ada statement daripada Menteri Kewangan yang mengatakan bahawa dalam moratorium itu tiada apa-apa sebarang charge tambahan yang dikenakan. Tapi moratorium sekarang dia berasaskan opt-in. Kalau kita nak baru kita masuk, kita apply baru kita dapat. Bukan kita kena opt out macam yang pertama. Dan untuk moratorium kali ini, kita tak ada sebarang arahan daripada Kementerian Kewangan ataupun daripada Bank Negara yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang charge tambahan yang akan dikenakan. Itu satu key point yang penting. Yang kedua, untuk memahami moratorium bagi perbankan Islam, kita ada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara yang telah mengeluarkan satu resolusi untuk mengatakan bahawa untuk sebarang penstrukturan ataupun penjaduan semula untuk perbankan Islam, kita tak boleh ada compounding profit yang patut dikenakan. Jadi mengikut spirit yang sedemikian, kita boleh katakan untuk moratorium yang kedua ni, dia adalah contractual agreement antara bank dengan pelanggan. Maka untuk mengetahui sebenarnya kita kena lihat dengan bank tersebut. Kita kena tanya pada bank tersebut ada atau tidak charge tambahan yang dikenakan. Sebab dia bergantung kepada bank sama ada nak kenakan sebarang charge tambahan ke atas moratorium ini ataupun tidak. So ada beberapa soalan yang kita perlu tanya pada bank. Contohnya yang pertama sekali, selepas moratorium ni berapa installment yang saya kena bayar? Yang keduanya, ada apa-apa tambahan profit tak yang dikenakan dengan moratorium yang saya nak masuk ni, nak opt-in ni? Yang ketiga, ada apa-apa pilihan pembayaran atau tidak? Sebab ada setengah bank, dia buka kepada full moratorium. 6 bulan ni dia ambil, dia letak dekat akhir. Ada yang buatkan kita punya moratorium hanya 50% sahaja daripada pembayaran. So daripada bayar RM1,000, mungkin kita perlu bayar RM500. Dan kemudian ada cara-cara pengiraan selepas tamatnya moratorium. So kita kena tanya dekat bank, jenis pembayaran macam mana, ada apa-apa pilihan tak untuk saya. Yang ketiga, yang keempat kita nak tanya, tempoh tu bertambah berapa lama? Sama lama dengan moratorium yang diberikan ataupun macam mana
perubahan tempoh pada pembiayaan itu. Yang kelima, ada apa-apa fee tambahan tak? Sebab nak opt-in, mungkin ada bank yang charge fee. So kita nak tanya dia, ada tak apa-apa fee tambahan? Dan yang keenam, apa yang boleh kita buat jika pendapatan kita tidak bertambah selepas tempoh masa itu? Kita tanya dahulu dari awal, tanya pada bank. Dan jika ada apa-apa mungkin ada apa-apa bantuan yang terdahulu yang kita dah dapat daripada bank, kita tanya bank, akan terjejas tak bantuan tersebut sekiranya saya ambil moratorium ini? So itu adalah antara 7 Beberapa soalan yang kita soalan nak. ya. Okey, ini adalah soalan-soalan krusial yang perlu ditanyakan kepada pihak bank ya. Tapi doktor kan, bagi mereka yang tak terkesan dengan pandemik, adakah mereka ni digalakkan untuk tidak mengambil moratorium atau sebaliknya doktor? Baik, itu adalah soalan yang pelanggan tu kena tanya pada diri mereka sendiri, sebab ni adalah commercial decision lah kepada pelanggan tersebut, right? Antara benda yang kita nak cuba tengok untuk nak kaji sama ada saya ni perlu atau tidak, dan soalan Hana ialah saya tak terkesan, maknanya gaji saya tetap berjalan seperti biasa ataupun saya mampu untuk membayar pembiayaan saya seperti biasa. Saya tak terkesan sangat dengan COVID ni, kan? Dan apa persoalan yang perlu tanya? Nombor satu, sama ada kalau dengan mengambil moratorium ni, maka kita akan ada gap, contoh 6 bulan yang kita tak perlu bayar, dan daripada gap ni kita nak tengok cash tu kita boleh gunakan untuk build up kita punya tabung kecemasan, ataupun kita nak guna boleh simpan dalam fixed deposit sebagai contoh, yang fixed deposit Islamik lah, sebab kita sebagai umat Islam ni kita tak ada option untuk nak ambil konvensional. Kita wajib untuk nak ambil perbankan Islam. Perbankan Islam ni dia bukan sekadar profit driven, dia bagi saya selalu kata Islamic finance is profit driven. So dia berasaskan pada syariah. So masukkan dalam fixed deposit ataupun deposit yang low risk. So untuk tambahkan kita punya tu. Ataupun kalau betul tak ada gangguan dalam masa 6 bulan, kalau kita boleh ada peluang pelaburan yang short term, yang kita nak gunakan duit yang kita tak perlu bayar bank ni, mungkin kita boleh gunakan untuk pelaburan tersebut, di mana dia akan menambahkan lagi apa yang kita sedia ada lah. Baik doktor, terima kasih di atas penjelasan itu. Kita berhenti rehat seketika doktor. Ada banyak nak ditanyakan kepada doktor selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam Tijarah. Bertemu kembali dalam Tijarah, kita masih lagi bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi membincangkan tentang masih lagi bincangkan tentang moratorium ini. Doktor, sebentar tadi doktor dah ada membincangkan tentang golongan-golongan yang mungkin perlu ataupun tidak perlu untuk memohon moratorium. Pada pandangan doktor, golongan yang sebagaimanakah yang sepatutnya layaknya memohon moratorium? Baik. Moratorium ni adalah satu penangguhan pembayaran. Maka apabila kita layak untuk menerima moratorium ni, dan orang tu sepatutnya dapatlah moratorium, tapi persoalannya siapa yang sepatutnya layak untuk menerima moratorium ni. Mereka tergolong kepada dua kumpulan lah, saya letakkan sebagai dalam dua bakul. Satu, orang yang terkesan untuk membuat pembayaran, dan yang kedua, orang yang tidak terkesan. Orang yang tidak terkesan tadi kita dah explain earlier on, iaitu dia tak ada gangguan pendapatan, so dia nak ambil moratorium untuk mungkin gunakan cash tu untuk tambahkan pelaburan. Tapi orang yang terkesan ni yang penting. Ini kerana COVID ni, dengan kita punya lockdown ni, dengan kita punya PKP, semua P, saya pun dah tak tahu yang mana satu P apa dah lah kan. Tapi kita memang terkesan dengan ekonomi ataupun financials kita. Orang hilang pekerjaan, orang yang dikurangkan gaji, orang majikan-majikan yang nak kena menggunakan reserve syarikat untuk nak bayar gaji-gaji kepada pekerja. Dia bukan sekadar pekerja saja, dia majikan pun dia terkesan juga. Company kena tutup dan sebagainya.
Tapi perjanjian perbankan tetap berjalan. Perjanjian perbankan tidak automatically stop apabila kita punya business stop. So, orang yang sedemikian, orang yang terganggu cash flow ataupun orang yang rasakan dalam masa terdekat cash flow dia akan terganggu. Jadi sepatutnya orang-orang ini yang diberikan moratorium daripada bank untuk mempermudahkan dia punya penggunaan wang. Dan apabila dia ada gap untuk bayar ni, dia ada ruang untuk tidak perlu membayar dalam masa yang ditentukan moratorium ni, dia boleh gunakan wang tu untuk tambahkan dia punya tabung kecemasan ataupun menggunakan untuk membeli barang-barang keperluan. Masa ni kita jangan nak boros, ada extra cash kita nak boros. Tidak. Kita kena buat macam mana Nabi Yusuf AS dia plan 7 tahun dan 7 tahun kan. Ini adalah satu benda yang kita perlu buat dengan apabila diberi penangguhan pembayaran moratorium ini. Baik. Doktor, jika diikutkan penangguhan bayaran balik pinjaman yang ditawarkan selama 6 bulan ini diberikan kepada semua jenis pinjaman kecuali kad kredit. Apakah jenis pinjaman yang wajar untuk dimoratoriumkan? Sama ada moratorium untuk pinjaman peribadi ke, sewa beli atau hire purchase atau bagaimana? Dan kalaulah mereka ini memohon pinjaman yang secara konvensional dan bukan syariah, adakah digalakkan juga untuk memohon moratorium? Baik. Untuk penangguhan pembayaran, dia tak tag ataupun dia tak dikaitkan dengan jenis produk yang kita nak dapatkan. Dia lebih kepada pelanggan tu mampu untuk membayar ataupun tidak. Jadi kalau seseorang dia hanya ada hire purchase kereta sahaja, ataupun dia hanya ada pinjaman perumahan sahaja, ataupun dia hanya ada pinjaman peribadi sahaja, dan dia terkesan dengan COVID ataupun terkesan dengan dia punya jumlah pendapatan untuk nak membayar, maka itu sesuai untuk dia mendapat moratorium. Kita jangan tengok kepada produk bank, kita tengok pada obligasi pelanggan tersebut dan kebolehan pelanggan tersebut untuk melunaskan obligasi tersebut. Okay. So termasuklah Islamik ataupun non-Islamik, konvensional dan sebagainya. Tapi isunya kepada diorang ialah nak kena cek dan tanya dekat bank ada charge tambahan ataupun tidak. Okey, doktor, selepas tamatlah contoh tempoh moratorium yang diberikan dan pastinya ada para peminjam ni dikendaki untuk membayar balik pinjaman tersebut. Adakah pembayaran perlu dilakukan sekaligus atau jumlah yang tertangguh atau bagaimana doktor? Dan wujudkah sebenarnya sebarang charge tambahan yang akan dikenakan ke atas moratorium yang diberikan? Baik. Cara pembayaran bermula semula selepas ditangguhkan, selepas moratorium ini, mula kita dah tangguh pembayaran. So bila nak mula balik, untuk moratorium yang sekarang ni, ini yang kita perlu tanya kepada bank. Kita tanya dia, ada pilihan tak untuk buat pembayaran? Boleh tak saya membayar dia pada tempoh 6 bulan di akhir pembiayaan? Contoh pembayaran tamat pada Disember dan saya dapat moratorium dalam 6 bulan dalam tahun ni, dan pembayaran semula tu adakah ia akan lump sum di akhir habis moratorium ataupun dia akan spread out selama 6 bulan tambah masa daripada tempoh pinjaman saya. So ini semua soalan yang kita perlu tanya pada bank untuk kita faham apakah obligasi kita untuk meneruskan pembayaran selepas moratorium. Doktor, seandainya lah masih wujud golongan yang belum mampu untuk mula bayar pinjaman setelah tempoh moratorium tamat, apakah yang akan mereka hadapi dan apakah sebenarnya solusi yang boleh mereka lakukan, doktor? Baik. Pertama sekali kita kena faham ialah pinjaman bank selalunya airtight. Dia bank tetapkan satu perjanjian di mana kepentingan bank akan dijaga sebagai pemberi hutang ataupun creditor. So bank akan biasanya dalam documentation akan ada cara-cara untuk bank nak securekan dia punya kepentingan tersebut. So kita tahu yang masa kita sign documentation dengan bank dah memang ada hak-hak bank yang perlu bank jaga dan untuk pastikan supaya kalau ada
pelanggan yang tak nak bayar ke apa semua, bank ada steps ataupun ada hak untuk penguatkuasaan terhadap pinjaman tersebut. So yang penting kita tak hendak untuk ingkar perjanjian tersebut. Kita tak nak ada kemungkiran kepada perjanjian. Kita tak nak ada, dalam bahasa orang putih dia, event of default ke atas perjanjian kita. Sebab bila timbulnya event of default, kalau ada cagaran kepada bank seperti perumahan, bank boleh foreclose rumah tersebut. Kalau ada kereta, bank boleh tarik balik kereta. Kalau ada pinjaman peribadi yang ada guarantor, dan bank boleh gunakan boleh kuatkuasakan garanti tersebut dan sebagainya. So kita nak cuba elakkan benda itu berlaku. Cara untuk elakkan benda itu berlaku, kita perlu pergi kepada bank awal. Jangan bila dah tak boleh bayar, baru kita pergi berjumpa dengan bank. Sepatutnya apabila kita dah agak-agak kita memang tak boleh nak bayar, dan kita pergi jumpa dengan bank, selain daripada moratorium, ada solusi-solusi lain seperti penjaduan semula ataupun penstrukturan kepada pinjaman yang kita dah ada dengan pembiayaan yang kita ada dengan bank. So gunakan solusi-solusi ini untuk duduk berbincang dengan bank, ataupun kalau kita memang tak mampu untuk nak bayar, kita boleh jumpa dengan AKPK, ambil tindakan awal sebelum kita dah tak boleh nak bayar, baru nak jumpa. Susah untuk AKPK nak tolong kita. Kita jumpa sebelum untuk ceritakan kita punya masalah dan cuba cari satu solusi pembayaran kepada pembiayaan kita. Baik, kita akan cuba rungkai lagi kekeliruan mengenai moratorium dalam tijarah. Jangan ke mana-mana selepas ini. Bertemu kembali, anda masih menonton Tijarah. Kita membincangkan tentang moratorium 3.0, apa dan siapa yang perlu ambil, bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi. Doktor, sebentar tadi doktor ada menyebut tentang penjadualan semula dan penstrukturan semula. Apakah yang membezakan di antara penjadualan semula dan penstrukturan semula, serta wujudkah sebarang caj tambahan yang dikenakan ke atas kedua-dua proses ini, doktor? Baik, saya cuba rungkaikan yang kebiasaannya untuk moratorium sepatutnya tak ada charge tambahan, tapi untuk moratorium 3.0 ni kemungkinan besar boleh jadi ada charge tambahan. So kita kena check balik dengan bank, tanya balik kepada bank sama ada ataupun tidak. Untuk penjadualan semula dan penstrukturan semula, pada kebiasaannya memang ada charge tambahan. Bukan charge tambahan, dia maknanya apabila tempoh waktu dilanjutkan dengan persetujuan antara pelanggan dengan bank, maka akan ada profit yang baru yang akan dikenakan ke atas pelanggan tersebut. Dan biasanya ia berlaku, kita juga boleh cek balik semula dengan bank, mungkin kadar profit ataupun kadar keuntungan yang bank kenakan boleh jadi dikurangkan. So sebelum ni mungkin kadar profit tu 3%, dan sebab kita buat penjadualan semula ataupun penstrukturan, kita boleh dapatkan profit yang lebih kurang, daripada 3% mungkin turun 2.75%. So ini adalah benda-benda yang akan membantu kita dalam jangka waktu pembiayaan kita. Dan proses untuk nak dapat penjadualan semula dengan penstrukturan ni, pada kebiasaannya pelanggan kena pergi dekat bank untuk memaklumkan yang dia ada masalah untuk nak membayar semula dia punya pembiayaan. Dan di situ dia boleh duduk dengan bank untuk berbincangkan terma-terma yang terbaik untuk dia menstruktur semula dia punya perjanjian pembiayaan, ataupun untuk mendapatkan satu penjadualan semula untuk menangguhkan lagi tempoh waktu pembiayaan dengan perubahan pada kadar pembayaran yang dia perlu lakukan ataupun komitmen bulanan yang dia perlu dapatkan. Tapi untuk pergi dekat bank untuk buat benda ni, kita jangan pergi dan terus minta. Kita jangan pergi dan bagi tahu masalah sahaja. Strategi yang terbaik untuk kita pergi, kita kena pergi, biasanya kalau siapa-siapa pun, kalau Hana bagi pinjam dekat saya duit pun, kalau bagi RM10 mungkin Hana tak tanya
saya boleh bayar balik tak RM10 tu. Tapi kalau Hana nak pinjamkan kepada saya RM1,000 contohnya, pasti Hana sendiri akan terfikir, boleh ke dia ni bayar aku balik? So Hana akan tanya saya, macam mana nak bayar balik? Bila nak bayar balik? Apa yang awak ada, apa yang Adam ada yang boleh bayar, boleh pastikan yang Hana confident untuk bagi RM1,000 dekat Adam? Contohnya lah. So ini adalah soalan yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Kita kena letak kita dalam kasut bank tersebut untuk kita bawa contoh, bawa bukti dan sokongan yang menunjukkan yang kita adalah seorang pelanggan yang baik. Kita sedar bahawa kita akan menghadapi masalah apabila tamat tempoh moratorium ataupun dalam masa terdekat ni akan ada terganggu dengan cash flow kita. So kita bawa projection daripada bisnes kita contohnya. Ekonomi kalau okey, bisnes ni akan menunjukkan satu kenaikan, ataupun di saat ini di mana bisnes saya dah tertutup, dah kekang sangat, saya dah mulakan satu bisnes baru ataupun satu plan baru ataupun market area baru ataupun target produk yang baru yang saya nak cuba bawa masuk ke dalam market untuk saya nak jual dan boleh menambahkan lagi jumlah pendapatan saya. Dan ini adalah projection saya. Contoh satu. Ataupun kalau boleh bawa cagaran-cagaran lain. Tapi ini biasanya bila orang yang dah ada hadapi cash flow ni susah sikit lah. Tapi kalau dia ada sebarang cagaran lain, mungkin dia boleh bawa juga kontrak yang dia ada dengan orang lain. Dia boleh cagarkan kontrak tersebut kepada bank untuk menunjukkan apabila pembayaran daripada kontrak ni masuk, duit ni akan pergi kat bank dulu dan bakinya akan pergi kepada kita. Ini semua kita boleh gunakan untuk SME, business, kontrak dengan supplier atau apa-apa kontrak yang kita dapat untuk nak supplykan barang kita. Kita boleh bawa contoh, ini kontrak saya. So, ini boleh dicagarkan. Dia ada value dekat situ untuk kita dapatkan cash untuk penstrukturan semula ataupun untuk rescheduling. Dan selepas kita dah usaha semua, yang paling penting tawakkaltu ala Allah. Doktor, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin doktor ada nasihat atau pandangan yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah. Ringkas dan padat, doktor. Baik. Kalau sekiranya kita perlukan moratorium ni, saya nasihatkan kita ambil, sebab ini ada satu peluang untuk kita menangguhkan pembayaran. Tapi pada masa yang sama, masa nak ambil tu, kita kena faham apa yang kita nak ceburkan, apa yang kita nak komit dengan moratorium ni. So kita perlu memahami konsep moratorium ni. Tanya pada bank soalan-soalan yang saya nyatakan tadi. Ada 7 soalan yang saya sebut tadi. Tanya pada bank dan faham. Kemudian baca kontrak yang bank nak berikan untuk moratorium ini. Fahamkan dahulu sebelum kita komitkan diri kita untuk moratorium ini. Dan kalau ada lagi masalah, jangan takut, jangan risau untuk pergi kembali kepada bank dan untuk berbincang dengan bank supaya dapat bank bantu kita. Kalau kita tak pergi dahulu, macam mana bank nak datang? Bank takkan datang dekat kita sewenang-wenangnya. Kita pergi dan bawakan strategi yang saya nyatakan tadi. InsyaAllah kalau mungkin bank ada pengalaman dari segi bisnes tersebut dengan pelanggan lain, bank juga boleh berikan nasihat untuk cara kita nak membangunkan semula bisnes kita. Baiklah, jazakallah khair jazak diucapkan kepada Dr. Syed Adam Al-Habsyi di atas penerangan dan persoalan yang diajukan kepada kita mengenai moratorium ni, siapa dan apa yang perlu kita ambil, ya. Baiklah, dan jelaslah di sini bahawa moratorium ni merupakan sebenarnya satu mekanisme yang dapat membantu kita ditambah dengan panduan yang jelas bagi masyarakat untuk merancang semula keuangan ketika ini. Gunakanlah bantuan yang diberikan ini untuk kita menarik nafas lega buat sementara waktu di samping melakukan persediaan bagi menempuh hari-hari yang akan datang. Elakkan sebarang pembaziran dan berbelanjalah dengan berjimat cermat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 67 mafhumnya, dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara keduanya. Fikir-fikirkanlah, dan sekian dahulu dari
saya Hana Ismail untuk malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.